Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim wa bihair ya karim. Kita jumpa lagi pada hari ini. Okay, now uncle sekarang ada di Yayasan Sabah. Okay, boleh nampak tuh di belakang tuh Yayasan Sabah. So orang Sabah mesti tahu nih di mana Yayasan Sabah. So yang di sebelah kanan uncle adalah bangunan kerajaan negeri PKNS. Itulah tempat kita punya ketua menteri punya office. So yang belakang ni kita punya Yayasan Sabah. So petang ni kita mau cakap lagi mengenai apa itu Okey, ada banyak soalan pasal hibah. Hibah terutamanya mereka yang hanya ada anak perempuan. Jadi apakah keperluan untuk ibu bapa ni yang security kepada harta-harta mereka untuk pastikan yang harta-harta tu jatuh ke tempat orang yang sepatutnya. Macam mana tu kalau anak dorang semua perempuan? Okey, untuk permulaan uncle mau kasih kenal diri. Nama uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan di syariah di negeri Sabah. So hari ini kita mau bincangkan topik mengenai hibah terhadap golongan sasar, iaitu ibu bapa atau mereka yang hanya mempunyai anak perempuan, tiada anak lelaki. Kenapa dorang perlu buat ikatan hibah? Okey, first kita kena faham, apabila dia cuma ada anak perempuan, apabila si mati itu bapaknya telah meninggal dunia, si mati tidak kisahlah yang meninggal tu sama ada isteri ataupun suami. Apabila bapak dia meninggal dunia, yang mana kita tahu ahli warisnya itu naik ke atas adik-beradik si mati. Contohnya si suami meninggal dan bapak si mati pun sudah meninggal, ahli waris tu adalah adik-beradik si suami itu. Oh, artinya kalau meninggal bapak dia. Betul. Meninggal bapak dia, jadi harta tu tidak akan jatuh ke anak-anak perempuan tu. Jatuh, cuma sebahagian akan jatuh kepada adik-beradik bapaknya. Oh, pacik-paciknya lah. Betul, pacik-paciknya. Contohlah, kalaulah dia ni tiada pacik, datuk pun tiada, 1/3 harta tu akan diserahkan kepada Baitul Mal. Okey, faham Seandainya bapaknya ni tiada, ibu bapa lagi sudah meninggal, lepas tu adik-beradik bahagian lelaki pun tidak ada, yang cuma ada isteri dan anak perempuan 2 orang tu, 1/3 harta pusaka tu akan jatuh ke tangan Baitul Mal. Okey, contohnya macam gini, ibu bapa ni dia ada 5 orang anak. Okey. Dia tiada buat ikatan hibah. Semasa hidup dia tidak ada buat. Yang 5 orang anak tu Semua perempuan. Semua perempuan. Semua perempuan anaknya, dia tidak ada buat ikatan hibah semasa dia hidup. Okey? Okey. So bapa dia ada 4 orang adik-beradik. Okey. Bapa dia. Datuk sudah meninggal. Datuk pun ada. Nenek pun masih ada. Okey, kalau itu situasinya, adik-beradik bapa tidak dapat sebab masih ada datuk lagi hidup. Masalahnya datuk dan nenek ni macam seperti mana yang uncle maklumkan sebelum ni. Datuk nenek ni dia tidak perlukan rumah. Yang perlukan rumah ni adalah isteri dan anak-anak. Kalaulah si mati ni banyak rumah, mungkin tiada masalah. Harta tu boleh difaraidkan mengikut, yalah rumah ni difaraidkan, yang satu rumah ni mungkin bolehlah bagi dorang kan, mengikut kontra terhadap nisbah yang telah ditetapkan. Tapi kalau cuma ada satu rumah, kalaulah datuk dan nenek ataupun bapa mama si mati itu insist untuk dapatkan bahagian, ceritanya rumah tu terpaksa dijual. Okey, saya cuba mau mau kasih buat comparison. Okey. Kalau semua anak perempuan tu macam ibu bapa ni ada semua anak perempuan, saya mau buat comparison kalau dia buat ikatan hibah semasa hidup dan kalau dia tidak buat ikatan hibah semasa hidup, apa akan jadi kepada rumah mereka dan harta benda lain. Contohnya cash mungkin 100,000. Okey. Apa beza dia?
Okey, kalaulah ada buat ikatan hibah, maka si suami tu atau si bapa tu dia boleh merancang. Rumah ni mau bagi sama isteri dan anak-anak. Cash ni mungkin mau bagi sama anak yang ini, anak yang itu. Ada 5 orang anak, mungkin dia mau bagi rata. Ataupun kalau dia ada anak perempuan tu, ada satu anak yang diorang tahu ni ada special sikit. Maksudnya perlukan care yang lebih. Mungkin dia boleh rancang untuk bagi anak yang special tu lebih sedikit. Tapi di dalam faraid dia tidak ada kategori anak ni special kan, dah special kah, perlu care lebih kah? Tidak ada. Yang ada cuma jantina. So Kalau kita semua perempuan, kita sekarang bercakap pasal anak perempuan je Ya. dulu ni. kalau semua perempuan dia akan bagi rata. Okey, itu jika ada ikatan hibah semasa Betul. hidup. Ya. Jika tiada ikatan hibah semasa hidup, considerlah assumption datuk dia dan nenek dia sudah meninggal. Okey, kalaulah contoh datuk nenek yang sudah meninggal, harta tu ada portion untuk pakcik dan makciknya sebelah yang meninggal. Contoh bapa yang meninggal, adik-beradik si bapa ada portion. Bila ada portion, bayangkanlah mereka mahukan hak mereka di dalam faraid. Contoh ada rumah. Rumah tu rasa-rasa terjual ke tidak? Sebab tidak mampu untuk bayar bahagian pakcik dan makcik itu. Oh, artinya begini, kalau tidak ada ikatan hibah, Ya. harta tu Mhm. boleh dituntut oleh pak cik dan mak cik di bahagian bapaknya yang meninggal tu. Betul. Kalau mama juga yang meninggal, Sama juga. sama juga adik-beradik si mama yang akan tuntut. Akhirnya yang adik-beradik perempuan ni dapat ada portion atau tiada portion langsung. Ada portion tapi tinggal sedikit lah. So itulah beza dia jika ada buat ikatan hibah semasa hidup dan jika tidak ada buat ikatan hibah masa Ya, hidup. Betul. Sekurang-kurangnya rancangan ataupun apa yang telah dirancang semasa hidup, apa yang telah dikumpul duit harta tu bolehlah dibahagikan mengikut kehendak atau rancangan selama hidup tu. Kita boleh tahu, oh ini mau bagi siapa, ini mau bagi siapa. Tapi kalau kita tidak ada perancangan dan tidak ada buat ikatan hibah, benda tu tidak akan terlaksana seperti mana yang dihajatkan. Okey, saya bagi contoh lah kan, mungkin lah yang saya faham, mungkin uncle boleh kasih betul lah kalau salah. Kalau contoh ada 100,000, 100,000 yang perlu dibahagikan contohnya. Okey, jika tiada buat ikatan hibah, 100,000 ni perlu dibagikan kepada pakcik dan makcik lagi. Betul. Kalau ada ikatan hibah, 100,000 tu dibahagi mengikut arahan dalam ikatan hibah. Betul. Sebab apa? Harta hibah bukanlah merupakan harta pusaka. Kena ingat, apabila kita membuat ikatan hibah, harta itu sudah tidak jadi harta pusaka. Itu saja bezanya. Apabila kita buat agreement hibah, tiada harta pusaka yang seperti mana di dalam agreement tersebut. Sebab orang di luar sana dia mau tahu apa beza buat ikatan hibah atau tidak betul jika mereka semua ada anak perempuan. Betul. Jadi apa lagi isu-isu penting yang perlu kami tahu ni kalau untuk orang yang ada anak perempuan ya semua. Isu yang perlu kita tahu, sebab kita tahu anak perempuan ini nanti akan kahwin. Bila dia kahwin, maksudnya dia akan ikut suami. Dia ni perlukan kewangan lah. Maksudnya perlukan kewangan untuk diri sendiri. Kebanyakannya wanita ni memilih untuk menjadi suri rumah. Sekurang-kurangnya kalaulah mereka mendapat bahagian yang telah dirancang oleh ibu bapa, dorang bolehlah menikmati harta yang telah diamanatkan ataupun telah dihibahkan kepada mereka. Tapi kalau tidak, dia akan tinggal gigit jari lah. Adakah macam tuan uncle pernah jumpa kes yang macam gini, yang macam sekali diorang semua adik-beradik perempuan sekali meninggal macam mana tu? Salah satu ke atau dua-dua meninggal ibu bapa tu? Ya, salah satu pun boleh jadi, meninggal dua-dua pun boleh jadi. Kalau meninggal dua-dua, dia melibatkan harta ibu dan bapa. Okey, uncle pernah ada satu experience case di mana dia melibatkan case yang berprofil tinggi. Selama ni kita sangka orang yang berpangkat tinggi jarang untuk ambil harta anak-anak buah. Tapi apa yang realitinya terjadi, mereka ni lebih insist untuk mendapatkan harta anak buah tersebut. Biarpun sampai ke semenanjung. Benda ni sudah terjadi. Jadi apabila berlakunya perebutan
harta di antara pakcik kepada anak buah, yang confirm ada berlakunya pertelingkahan, di mana silaturahim tu menjadi keruh. Sebab yang anak buah ni menganggap tamaknya pakcik-pakcik ini dalam menuntut harta bapa mereka. Inilah yang selalu terjadi. Jadi apa yang tidak bagus di sini, hubungan kekeluargaan itu menjadi putus disebabkan ketamakan yang dipikirkan oleh anak-anak. Dan bagi si pakcik-makcik punya, mereka memikirkan itu hak dorang. Jadi inilah persepsi yang terjadi. Untuk mengelakkan perkara dan insiden ini berlaku, adalah lebih baik ibu bapa itu merancang untuk membuat satu ikatan hibah agar tidak ada pertelingkahan atau perebutan harta di antara adik-beradik dia dengan anaknya nanti. So sangat kritikal untuk orang parents, ibu bapa yang ada anak perempuan saja ni untuk membuat ikatan hibah. Betul. Macam mana pula kalau ada anak lelaki itu boleh membantu sebenarnya? Dia sebenarnya di dalam faraid, anak lelaki ini merupakan satu penghalang untuk bahagian pakcik dan makcik itu mendapat portion di dalam faraid. Langsung tiada portion atau macam mana? Tiada portion. Langsung begitu. tiada portion. Yang ada portion cuma ibu bapa si mati, isteri si mati atau suami si mati dan anak-anak adik-beradik sahaja. lah, adik-beradiknya tu. Okey. Itulah sebab perlunya kita merancang harta itu dalam instrumen ikatan hibah. Jadi secara kesimpulannya, secara simple lah kan kita boleh simpulkan, kalau contohlah ada 100,000, kalau kita buat ikatan hibah, anak-anak akan mendapat insya-Allah 100,000 tu sama rata. InsyaAllah, kalau itulah yang kalau diminta, ada buat ikatan hibah. Kalau tidak lain, ada dia akan dapat mungkin 10 sebahagian akan atau lari 10,000 kepada kah? adik-beradik. Betul begitu. Ataupun 5,000 mungkin? Tidak, dia mengikut kiraan faraid. Okey, jadi kalau anggaran kiraan faraid itu berapa tu anggaran-anggaran Kita dia? tidak boleh kira, kita kena ikut berapa bilangan orang adik-beradik, berapa ramai lagi adik-beradik si bapa. So kena lengkap dulu itu maklumat, baru kita boleh mengikut kiraan 1/berapa. Oh, yang pasti dia kurang ibu lah. cuma dapat 1/8. 1/8 tu berapa tu kalau dalam 100,000 tu? Kalau Lebih 1/8 tu lebih kurang. 80,000 Bayangkan kalau ada 800,000, ibu cuma dapat 100,000, 1/8. Oh, kalau 800,000. Kalau 1 juta mungkin dalam 100 lebih ribu sikit. Yang lain hak adik-beradik dan hak si anak. Itu jika tidak ada buat ikatan hibah. Betul. Kalau ada buat ikatan hibah, Isteri berapa boleh tu? dapat portion seperti Mengikut. mana yang dia rancang. Kalau dia cakap dia mau bagi isteri ni 1/2 juta, yang lain dibagi rata kepada anak-anak, boleh. Itulah beza dia kan. Itulah di beza antara kita boleh ada portion mengikut kehendak yang kita mau sebelum menghembuskan nafas yang terakhir lah macam tu. Betul. Jadi itulah kenapa golongan mereka yang tiada anak lelaki ini sangat-sangat digalakkan di dalam membuat hibah sebelum meninggal dunia. Lepas tu kalau tidak membuat ikatan hibah tu, satu lagi masalah akan timbul ialah pertelingkahan. Pertelingkahan di antara keluarga disebabkan oleh harta yang direbut tu. Harta yang direbut, betul. Selalu yang jadi ni yang kita tiba-tiba terkejut. Yang pakcik ni pandai diam, selalunya diam-diam je. Dialah orang jadi pemohon. Ya. Anak belum lagi Tiba-tiba mau memohon, pakcik dulu pohon. Sebab dia tahu dia ada hak. Tiba-tiba pakcik pula yang timbul mau minta dia harta. Dia pandai remote lagi, ini mesti jual. Ini harga market, dia sudah tahu harga market berapa. Tapi kita tidak boleh larang kerana dia memang ada hak. Ya. Jadi kita kena lebih pintar daripada mereka, satu langkah ke depan dengan membuat ikatan hibah semasa kita hidup. Kita bukan mengelak daripada faraid. Faraid ni merupakan instrumen satu hukum Islam yang bagus juga. Yang bagus, tapi lebih bagus kita buat hibah. Ya, betul. Jadi kalau kita tidak bersedia, inilah yang akan jadi perebutan. Okey, mungkin clear sudah yang kita cerita ni. Okey, kalau sudah clear, tolong buat tindakan dan jumpalah kepada mana-mana pengamal perundangan syariah untuk membuat satu ikatan hibah. Okey, sebelum kita akhirkan kita punya sesi ni,
this is a reminder, this is not a consultation, ini This is bukan not a iklan, iklan, okay, ini hanyalah inisiatif kami untuk memberi ilmu, sharing kepada mereka yang mempunyai anak perempuan saja untuk membuat ikatan hibah, kerana ada banyak soalan yang uncle ni dapat. Ya, betul. Oke. So dengan itu Uncle ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.